الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Amma ba'du. Kita baca tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, hari ini hari terakhir tasyrik. Tasyrik ni maksudnya jemuk daging. Pada asalnya dulu sahabat-sahabat Nabi mereka sembelih korban. Kemudian 3 hari ni hari kira jemuk-jemuk daging. Tak ada peti air. Mereka buat qadid daging kering. Macam nelayan buat ikan kering. Macam tu. Kemudian ada satu peringkat tu Nabi tak bagi simpan daging korban lama-lama. Daging korban hanya 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jangan lama-lama. Maknanya kena clear lah. Daging yang ada, stok yang ada daging korban, daging kering lah. Dulu ni pun tak ada peti air. Kena edarkan, kena habiskan. Itu satu peringkat. Kerana ramai orang susah, orang-orang luar yang datang tinggal sementara di Madinah, bermukim di Madinah, tinggal sementara. Bukan nak duduk terus, mai duduk sat. Bukan nak duduk terus sampai mati kat sana, tak. Jadi Nabi bagi arahan jangan simpan lebih daripada 3 hari. Simpan. Kemudian tahun yang berikutnya orang pun dah senang, banyak yang kaya, orang-orang fakir miskin pun pakai dapat daging banyak dah. Tahun berikutnya Allah mengarahkan Nabi supaya memansuhkan haram simpan daging tu. Nabi kata, siapa nak simpan, simpan. Siapa nak makan, makan. Siapa nak sedekah, sedekah. Wadakhiru, dan boleh simpan. Sahabat pun ada yang tak faham, tahun lepas tak bagi simpan, tahun ni pasal apa boleh simpan pula. Nabi kata tahun lepas sebab dia macam ni. Kita sebut tadi lah. Ada orang luar yang main
tumpang duduk sementara di Madinah. Jadi kalau kita simpan, kesian kat mereka. Mereka memerlukan, mereka orang susah. Tahun ni dah okey. Orang susah pun pakat-pakat dapat daging. Tak ramai orang susah dah. Banyak yang senang. Siapa nak simpan, boleh simpan. Ada orang tanya saya, Ustaz, daging korban boleh simpan tak sebulan? Saya jawab dalam bentuk bergurau. Saya kata tengok peti air lah. Tengok peti air. Kalau peti air tu tak tutup rapat, tak boleh nak tutup rapat, kena sendai dengan kerusi ke apa ke, tak, jangan simpan lama-lama, nanti daging tu rosak. Kalau freezer kita tu elok, kat sebulan, setahun boleh simpan. Tapi setelah kita edarkan yang mentah kepada fakir miskin, itu semua pakat faham kot, no? Bagi hak fakir miskin dapat mentah, itu selebihnya nak simpan hak orang bagi ke, hak kita masuk korban ke, simpanlah berapa bulan pun kalau peti air jenis elok. Okey. Hukum sekarang boleh simpan. Pasal ada lagi orang duk bercakap-cakap kata tak boleh simpan, kena perhabis je. Perhabis ni kalau makan memang kalut jugalah nak makan perhabis tu. Kalau orang bagi kat kita banyak kan. Atau hak kita buat sendiri pun korban sunat banyak, dia nak makan aku benda hari ni nak habis tu. Cara dia sedekah ke orang, tapi taklah wajib kita gopoh kalut. Nak sedekah pun boleh sedekah hari ni, esok lusa pun boleh sedekah lagi. Kalau kita perlu letak dalam peti air, kita sedekah dah hari tu, nak sedekah lagi cuma tak sempat hari ni, nak sedekah esok lusa, esok Sabtu Ahad cuti kan, boleh je, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 306. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Wal muqimu fis sahra yuqassiru bimufaraqati khiyami qaumi. Orang yang tinggal di padang pasir. Wal muqim, orang yang bermukim, tinggal sementara di padang pasir. Dia bukan nak duduk tetap seperti Badawi. Dia ada tinggal tetap, ada tinggal sementara. Tu perbezaan istilah. Mukim, tinggal sementara. Macam orang duduk di kuartus guru, dia kan nak duduk situ terus kan. Nanti dia posting tang lain, dia pergi tang lain pula. Tak apalah, yang tu panggil mukim. Hak nak duduk terus dia soal hati. Soal hati. Ada yang kita boleh nampak macam kuartus guru, mereka tu mukim. Sebab nanti kalau pencen dia tak terus duduk situ. Ada yang kita tak nampak, dia beli rumah, dia buat rumah, kita tak nampak pasal soal hati. Hati dia niat nak duduk tahun ni, nanti bila dah tua, rumah ni aku nak buat homestay, aku nak duduk tang mana pula. Nanti bila dia tua, barulah kita dapat tahu dia mustautin di mana. Dia sendiri yang faham dia mukim ke dia mustautin. Mukim dan mustautin ni dibincangkan dalam bab Jumaat sebenarnya. Jumaat yang kata 40 orang tu mestilah penduduk tetap yang hati mereka tak ingin berubah tinggal di tempat lain. Dia memang nak duduk tang tu lah, kalau boleh nak mati pun kampung tu. Itu mustautin. 40 orang tu orang-orang mustautin lah. Orang mukim wajib sembahyang Jumaat, tapi mereka tak boleh masuk dalam bilangan. Katakanlah takdir hari tu cukup-cukup 40. Mereka kena jelaskan lah. Saya ni mukim sebab hati saya, nanti saya nak duduk tempat lain, saya nak berumah tangga di tempat lain. Saya duduk sini sementara lah. Sementara tu adalah dalam 30 tahun lah tu sementara lah. Lepas 30 tahun saya nak balik kampung contohnya. Ini soal Jumaat lah. Mukim mustautin, mukim kena semayang Jumaat, mustautin pun kena semayang Jumaat. Cuma dalam kira-kira 40 orang tu kita ambil hak mustautin, hak mukim tak boleh kira. Itu je lah. Tajuk kita, orang yang mukim di padang pasir seperti Badawi, dia bukan nak duduk setempat, dia berpindah-pindah. Sebab tu pengarang guna istilah mukim. Orang yang mukim di padang pasir seperti Badawi, hidup mereka pindah randah. Sudah boleh solat qasar sesudah melepasi perkemahan kaumnya. Ni bukan duduk di kemah-kemah kan. Ni pun keluar lepas pada kelompok kemah ni pun tu, boleh lah qasar jemaah dalam perjalanan. Nak habaq kata, kalau kita duduk di taman, kena keluar taman.
Duduk di kampung qaryah, kena keluar qaryah. Orang Selangor ada section tu, keluarlah section tu. Macam tu. Orang Badawi, dia tak ada section, dia tak ada taman, dia tak ada kampung. Dia ada kemah, grup ni bawah. Keluarlah. Kalau orang asli, ada pos dia. Pos, macam-macam pos nama kan. Dia kena melepasi pos dia. Mungkin 2 pos yang berdekatan, dia kena lepas 2 pos tu. Macam tu. Jadi benda ni benda uruf. Nak habaq kata tak boleh qasar jamak dalam kawasan sendiri, kena keluar dulu. Baik, thumma idza intaha as-safar atamma wa yantahi bi wusulihi ila watanihi aw bi niyyati iqamati 4 ayyam غير يومي الدخول والخروج أو بنفس الإقامة وإن لم ينويها فمتى أقام 4 أيام غير يومي الدخول والخروج أتم. Okey, apabila telah tamat musafir maka mestilah salat tamam, tidak boleh lagi qasar. Dia ada rumah dia sendiri, dalam perjalanan dia keluar tu dia boleh qasar jamak. Nanti bila dia patah balik ke rumah dia, dia tak boleh dah qasar jamak. Pasal setelah habis musafir kena sembahyang tamam. Dia balik rumah dia, dia tak boleh dah qasar jamak. Yang dibincangkan perjalanan dia pergi tu, dia berhenti di satu tempat. Dia boleh qasar jamak tak di tempat yang dia berhenti tu? Yang tu tengok niat nak duduk berapa hari. Kalau dikira singgah, dia boleh qasar jamak. Tapi kalau dia niat nak duduk lama, tak boleh qasar jamak. Kalau niat lama tu dia jadi muqim. Kalau niat singgah, tak lama. Tak lama ni mana? Tak sampai lah 4 hari, 3 hari. Dia nak duduk 3 hari tu kira singgah. 3 hari tu kira singgah. Macam kita pergi nak buat umrah, kita masuk Madinah dulu. Madinah duduk berapa hari? 3 hari kan? Maka kita singgah di Madinah. Kita masih musafir di Madinah tu. Kita singgah saat nak bagi hilang letih, penat di Madinah. No, kita nak pergi Mekah. Mekah duduk 7 hari. Mekah baru kita panggil muqim. Singgah di Madinah, muqim di Mekah. Maknanya apa? Di Mekah tu boleh kita nak buat qasar jamak. Boleh. Tapi jarang orang buat lah. Dia nak sembahyang berjemaah, nak dapat pahala, kerap ke Masjid Nabawi. Kalau dia Malaysia, Madinah, Mekah, macam tu dia punya atau cara perjalanan dia. Malaysia, Madinah, Mekah. Madinah tu hanya singgah. Sebab Madinah tu kita duduk 3 hari je. 3 hari pula dalam perkiraan fiqh, jangan kira hari mula dengan hari berangkat. Hari mula sampai Madinah tak kira. Hari keluar Madinah nak pergi Mekah pun tak kira. Jadi kalau 3 hari tu sebenarnya dia hanya duduk sehari saja di Madinah. Boleh sangatlah nak qasar jamak. Tapi biasanya orang tak buat lah, tak digalakkan lah. Pasal kita nak kerap ke masjid. Nak berjemaah tu kan, nak iktikaf dalam Masjid Nabawi. Baik. Mekah tak boleh qasar jamak lah. Mekah duduk biasanya 7 hari, 8 hari. Ikut package lah. Biasanya 7 ke atas. 7, tolak hari sampai, dengan hari nak balik Malaysia, ada berapa? Ni 4, tambah ni 1, 5 lah. Biasanya, kalau 7 tolak 2 lah senang. Maka kita duduk betul-betul di Mekah 5 hari. Kita tahu dah. Atau cara dia macam tu. Aku duduk Mekah 7 hari. Orang awam kata 7 hari, fiqh kata 5 hari. Bukan tak boleh qasar jamak di Mekah. Boleh. Biasanya bas ni dia akan bawa lepas Zuhur, petang, asar tu dia bergerak daripada Madinah ni bergerak nak ke Mekah. Jadi maghrib kita akan di tengah jalan. Isya di tengah jalan. Kita kena habaq dekat driver bas tu berhenti untuk kita sembahyang maghrib isya. Kita buat jamak dalam perjalanan tak apa. Dan memang bas dia akan berhenti, dia ada RNR dia, Madinah nak ke Mekah dia ada tempat berhenti dia. Tapi RNR dia taklah secantik RNR di Malaysia. Dengan berangin, berdebu, bersampah, adalah kedai makan sikit kan.
Jadi bila bas berhenti, biasanya dia berhenti untuk bagi kita buang air. Dia berhenti tu malam, kita kena semayang maghrib insya jamak di RNR yang dia berhenti tu. Kena. Pasal apa saya cakap macam ni? Ini cerita dia Malaysia, Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan Madinah ke Mekah, dia akan singgah malam tu. Malam hari dia akan singgah. Bagi peluang kita buang air, kita makan nasi. Ada juga nasi, kebab. Dan ada surau. Kita kena semayang situ maghrib isyak. Kalau waktu maghrib kita buat jamak taqdim. Kalau waktu isyak kita buat jamak takhir. Ikutlah kita singgah bila tu. Kita tanya dia lah nak singgah tu pukul berapa. Kalau kata dia nak singgah tu dalam waktu isyak, kita umumlah tebah, kita akan buat jamak apa? Jamak takhir. Tangguhkan maghrib ke dalam waktu isyak, kita sembahyang di RNR. Tak tahu dia berpanggil apa tau? Kita kata RNR lah. No? Saya cakap macam ni pasal waktu saya pergi umrah, ada satu kumpulan anak jemaah dia nak sembahyang maghrib isyak. Adalah seorang mutawif, dia kumpul ni pun, dia panggil ni pun, mai jom kita naik bah. Jom kita, ni saya nampak sendiri. Jom kita naik. Jadi ada anak murid ni pun ni, grup ni, anak jemaah bagi tak punya anak murid, bagi anak jemaah. Ada anak jemaah ni bagi tahu lah ketua rombongan mutawif tu, kami tak sembahyang lagi maghrib isyak. Tahu mutawif ni kata apa? Jom naik bah, Kami tak sembahyang lagi maghrib isyak. Jom kita sembahyang di Mekah. Kita buat jamak di Mekah maghrib isyak. Bolehkah buat jamak maghrib isyak di Mekah? Soal saya terfikir, bolehkah? Bolehkah? Selalunya package mana-mana pun duduk Mekah lah lama. Bila lama kita bermukim di Mekah. Bila bermukim tidak ada lagi rusuh jamak. Faham tak? Qasar tak ada Mekah, tak ada. Jadi heran juga. Jadi manusia ni biasanya dia patuh lah kan. Dia nak kumpul cepat, kita akan gerak cepat, kita akan sampai Mekah. Sampai Mekah, kalau kata sekarang di RNR tu maghrib, sampai Mekah mesti insya selalu sampai Mekah ni pukul berapa tuan-tuan? 10, 11 malam tu biasa lah kan. Sampai pukul 11. Nak sampai di Mekah tu, lalu pukul 11. 10.30, 11. Ada kadang lambat lagi 12. Jadi nak buat jamak apa di Mekah tu? Tak boleh buat jamak. Kena buat jamak di perjalanan. Sebab kita tahu Mekah itu tempat kita bermukim. Tempat kita duduk lebih daripada 3 hari. 7 hari, tolak 2, 5 hari. Kalau 8 hari, tolak 2, 6 hari. Tolak 2 tu pakat-pakat faham dah no? Tolak check in, check out lah. Macam tu. Jadi, pelik juga. Itu yang saya nampak. Saya pun tak kata apalah. Tak maulah gaduh-gaduh dengan orang. Kita dalam ihram. Kita nak terang pun payah. Manusia dia akan ikut apa yang ketua dia, ketua jemaah dia. Dan ketua jemaah ni kena mengaji fiqah lah. Nak handle, nak urus orang ni kena mengaji fiqah. Tahulah macam mana dia buat. Kalau sampai Mekah nanti, siap kata tak apa, kita semayang jamak dalam Masjidil Haram. Di Mekah kita pergi Masjidil Haram, kita buat jamak. Buat jamak macam mana? Kalau macam tu ni akan qadha maghrib. Maghrib tinggal buta. Sampai sana pukul 11, 12 malam baru nak sembahyang maghrib, kan qadha. Dosa tu, dosa. Buat dosa lah di Mekah. Mula-mula sekali dosa pertama ialah tinggal maghrib dalam ihram. Qadha maghrib di dalam Masjidil Haram. Macam tu. Yang ni yang saya nampak. Itu yang saya nampak. Hak satu lagi, dalam rombongan saya sendiri, ini tahun lain pula, dalam rombongan saya sendiri ada orang yang dah biasa pergi umrah banyak kali. Jadi bila kita singgah malam tu di RNR, lebih kurang pukul 9 malam di RNR tu, 9 malam, kita pun umum lah, kita akan sembahyang maghrib isyak di sini jamak takhir, kita sembahyang sini jamak takhir. Ada seorang tu dia duduk pergi umrah banyak kali dah, dia kata, Ustaz tak selesa lah sini, berangin, berdebu, sampah lah, tak selesa lah. Kita sembahyang kat Mekah boleh tak? Saya nak jemaah saya sendiri. Saya kata tak boleh. Dia kata boleh lah, sebelum ni saya duduk main 3-4 kali boleh. Pasal kita ni dalam musafir, duduk tebah ni. Iyalah, duduk tebah, bergerak musafir. Sampai sana tak musafir dah. Sampai sana tak musafir dah, pasal kita akan duduk 7 hari. Tak termasuk hari daftar masuk dengan daftar keluar. 5 hari ya kan? 5 hari tu lama tu. Melebihi 3 hari. 4 hari pun tak boleh dia.
3 hari tak apa, 3 hari ke bawah. Kita tahu dah sesampainya kita ke sana, kita tak boleh qasar jamak. Sampai Mekah tak boleh dah. Ya dah saya main umrah ni banyak kali dah. Oh, payah jugalah nak urus orang macam ni. Sebab dia duduk biasa pi, orang kata boleh buat jamak qasar di Mekah. Tak boleh. Payah juga. Ada juga yang kata tak apa Ustaz, memanglah di sana kita mukim, tapi 3 hari hak mula tu kita duduk 7 hari. 3 hari yang mula tu, pertama, kedua, ketiga, kita boleh lagi qasar jamak Ustaz. Allahu Akbar. Tak boleh. Bila kita tahu program kita atau cara kita nak duduk sana tu 7 hari, sesampainya, sebaik saja sampai Mekah, bukan kita depan hotel, masuk aja kawasan tanah haram Mekah. Masuk aja pintu gerbang Tan'im, kita dah tak boleh qasar jamak dah, pasal nak duduk lama. Macam tu. Masuk kawasan tu tak boleh dah. Sampai dah tu tujuan kita. Sampai satu benda nak duduk tu banyak hari. Ada yang kata tak apalah 7 Ustaz, hari pertama, kedua, ketiga untuk guru kami ajak 3 hari hak mula tu boleh qasar jamak. 3 hari hak mula pun tak boleh dah, kita tahu nak duduk 7 hari. Masuk kawasan Mekah tu habis. Tamatlah. Tu yang saya kata ukuran kilometer semua dah tamat. Ukuran kilometer setelah kita keluar dan sebelum kita sampai sana. Tu punya jarak nak ukur tu setelah kita keluar kawasan kita, sebelum kita sampai kawasan sana. Tak ada dah qasar jamak apa, tak nama musafir dah. Nama apa? Nak kata mustautin, kita kena duduk terus kan. Nama mukim lah, kita bermukim di Mekah. Macam tu kena faham noh. Kena faham. Jadi dalam kumpulan saya sendiri pun saya fikir, Allah, siapa ni pun macam ni. Dia bisa main dah, ada orang beritahu dia, payah nak urus sikit lah. Tapi bah kami berhenti lama, kami kita semayang qasar jamak di RNR antara Madinah ke Mekah. Ada nak berhenti cepat, berhenti saat-saat tu kalau nak balik semayang di Mekah. Mana boleh semayang di Mekah? Mekah tu mukim. Okey, begitu. Lagi saya baca soalan, saya habis penengahnya dulu. Apabila telah tamat musafir, maka mestilah salat tamam, tidak boleh lagi qasar. Qasar tak boleh, jamak tak boleh. Dan musafir dikira sudah tamat. Macam mana kira tamat dah? Apabila dia sudah sampai ke kediamannya sendiri, dia patah balik rumah dia sendiri. Tu habis dah tu. Tak ada qasar jamak. Atau ada lagi masalah lain, atau dengan niat bermukim selama 4 hari. 4 hari tak boleh. Kalau niat nak duduk 3 hari, 3 hari tu sebenarnya 5 hari. Hari sampai dengan hari keluar tak kira 3 hari. Contoh dia check in hari Jumaat. Jumaat tu kita tak kira lagi. Kita kira Sabtu, Ahad, Isnin. Jumaat sampai Selasa, tu 3 hari tu. Jumaat sampai Selasa. Ramai yang duk fikir kalau duduk sebulan pun 3 hari hak mula tu boleh qasar jamak dah, tak boleh dah. Sebulan 30 hari, tolak hari masuk hari keluar 28 hari, banyak hari tu. Tak boleh. Tidak termasuk hari masuk dari keluar. Tak masuk. Atau tamat musafir dengan dia bermukim sekalipun dia tidak berniat untuk bermukim. Hak ni dia tak rancang nak duduk berapa hari, duduk je tak rancang. Dia tak niat pun nak duduk 4 hari, 5 hari, 6 hari. Dia tak niat pun. Tak niat nak duduk 3 hari ke bawah dan tak niat nak duduk 4 hari ke atas. Dia singgah tu tanpa niat. Dia pun tak tahu nak duduk berapa hari. Hak ni pun tak boleh qasar jamak sebab dia sudah dikira bermukim. Maka apabila seseorang bermukim selama 4 hari, tidak termasuk hari masuk dan keluar, maka solatnya mestilah tamam, tidak boleh qasar. 3 hari ni ambil mana dalil yang kata kalau 3 hari boleh qasar jamak? Ambil hadis di bawah. Daripada Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lil muhajir iqamatu 3 ba'da sadri bi Makkah ka'annahu yaqul la yazidu 'alaiha rawahu Muslim. Artinya daripada Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibenarkan kepada golongan muhajirin untuk tinggal di Mekah selama 3 hari sahaja selepas pulang dari Mina.
Seakan-akan Rasulullah bersabda tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari. Kan sahabat Nabi, mereka buat haji, hajatul wada', haji perpisahan dengan Nabi. Bila haji ni pergi Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar semua kan. Lepas pada selesai haji, nanti kita belajar lah bab haji, ada tahallul awal, tahallul thani, tak apalah. Selesai haji, lepas pada Mina tu, mereka akan duduk di Mekah. Nabi bagi duduk 3 hari je. Kalau duduk lebih, Nabi melanggar arahan Nabi. Satu. Yang kedua, kalau duduk lebih pada 3 hari, pahala hijrah mereka, susah payah pengorbanan mereka berhijrah keluar dari Mekah, tinggal tanah air, tinggal tanaman, tinggal segala-galanya ke Madinah. Pahala hijrah tu 0, kosong. Siapa tak patuh arahan Nabi, dia berdosa. Siapa tak patuh arahan Nabi, pahala hijrahnya dia tak dapat. Arahan macam mana? Nabi kata, selesai melontar di Mina, boleh duduk di Mekah, boleh ziarah adik-beradik yang ada di Mekah, boleh tinggal tidur di rumah ni. Takat 3 hari je. Takat 3 hari saja. Lebih tak boleh. Lebih tak boleh, kena balik Madinah. Kena balik Madinah. Sebab Mekah tu bukan lagi negara mereka. Setelah mereka hijrah, mereka orang Madinah. Jadi Nabi membenarkan mereka tinggal 3 hari. Lebih daripada 3 hari tak boleh. Jadi 3 hari ni juga tempoh kita jadi tetamu orang. Faham tak? Kita kalau nak jadi tetamu orang paling lama 3 hari. Kerana kita singgah ya. Kalau kita duduk sampai seminggu, tu bukan makna kita jadi tetamu. Yang tu kita nak makan free rumah orang. Nak makan free, nak duduk rumah orang lama-lama, tak boleh. Ya. Menjadi tetamu pun dekat 3 hari. Singgah dalam musafir pun 3 hari. 3 hari boleh ya. Istimbat dari hadis Nabi SAW melarang golongan muhajirin dari bermukim di Mekah. Mana bermukim ni, mana duduk sampai 4 hari, 5 hari. Tetapi Nabi SAW memberi izin kepada mereka untuk tinggal 3 hari sahaja. Ini menunjukkan bahawa menetap di suatu tempat selama 3 hari tidak dikira sebagai bermukim di situ dan hukum sebagai musafir masih berkekal. Daripada Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau Sayyidina Umar melarang orang kafir zimmi menetap di Hijaz. Kemudian beliau memberi keizinan kepada peniaga untuk tinggal di Hijaz selama 3 hari sahaja. Orang kafir tak boleh tinggal. Hijaz ni antara Mekah dengan Madinah dipanggil Hijaz. Bukan Mekah, bukan Madinah, antara. Macam di RNR yang kita cerita tu, tu kira Hijaz tu. Antara Mekah dan Madinah. Orang kafir tak boleh masuk Mekah Madinah. Zaman Sayyidina Umar nak masuk antara Mekah Madinah pun tak boleh. Tapi lepas tu siasah syar'iyah, politik Sayyidina Umar, kalau tak bagi ni pemain langsung, Sayyidina Umar fikir-fikir orang berniaga boleh masuk antara Mekah Madinah. Bukan Mekah, bukan Madinah, antara. Atau urusan perniagaan untuk ekonomi dan sebagainya atas kebijaksanaan politik lah, pertimbangan politik orang ni. Mula-mula dia tak bagi. Kapiak ni, kapiak harbi ke, kapiak zimmi ke, Mekah tak boleh, Madinah tak boleh. Perjalanan tengah-tengah antara Mekah Madinah pun tak boleh. Hijaz. Lepas tu dia membenarkan peniaga. Peniaga boleh bawa barang peniaga. Dan dia membenarkan takat 3 hari. Keizinan diberi 3 hari je. Visa 3 hari je. Macam tu. Ini semua dalil-dalil lah. Baik. Ada orang berfahaman macam ni. Kita dari Kedah, Al-Ustaz, nak pergi KL tu. Kita singgah di Ipoh. Kita nak pergi KL, kita singgah di Ipoh. Maka di Ipoh ni kalau kita nak duduk 3 hari ke bawah, niat kita boleh qasar jamak di Ipoh. So kita nak pergi KL, singgah di Ipoh. Itu nama singgah. Saya nyatakan kefahaman setengah orang lah. Tetapi ni fahaman macam ni. Kalau kita singgah di Ipoh, kita nak pergi KL di Ipoh tu kita boleh qasar jamak dengan syarat niat kita bukan nak duduk 4 hari ke atas. Tetapi kalau kita tak singgah Ipoh, kita terus sampai KL. Sampai KL. Pendapat macam ni, dia kata sampai KL habis dah musafir. Walaupun kita nak duduk 2 hari, jadi KL ada urusan, nak duduk 2 hari, kita nak patah balik. Dia tak, sampai KL tak boleh qasar jamak dah.
Saya dah sampai matlamat tujuan, maksud. Dah sampai maksud. Kita nak pergi KL, destinasi kita KL, dah sampai sana tak boleh qasar jamak. Kita tanya mereka, duduk sat ya KL 2 hari ya. Kalau 2 hari, tolak hari mula, hari balik, tak ada hari ya. 2 hari tu kira tak ada hari, sat sangat. Tak ada hari. Faham tak ada hari? Hari check in, check out tak bilang. Check in hari ni, check out esok. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam sebenarnya tidak ada hari. Takkan tak ada qasar jamak? Pendapat macam ni dia kata dah. Dan sampai dah ke destinasi yang dituju. Kita memang nak pergi tahun tu, kita pergi tahun tu. Contoh ada Kenuri lah sana, rumah sepupu kita Kenuri, kita pun pergi sana. Tu kita ambil homestay, kita tidur, esok kita balik. Pergi hari ni, sampai sana hari ni, esok kita nak balik. Pendapat ni kata tak boleh. Pasal tujuan kita nak pergi Mangga Kenuri, dah sampai dah tak boleh. Tu kita kata hak kata 3 hari boleh qasar tu, dia kata hak tu kalau singgah di tengah-tengah perjalanan. Sambil-sambil nak pergi tu berhenti singgah. Oh, betul. Tapi saya tak berpegang dengan pendapat ni. Ya. Saya pun biasa mengaji juga orang kata macam ni. Saya tak. Pasal apa? Sebab kita tengok Nabi daripada Madinah buat haji, ada tempat Nabi singgah, Zulhulaifah, Bir Ali, Nabi buat qasar. Tak apalah, tu dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, Bir Ali, Nabi buat qasar asar 2 rakaat. Tujuan Nabi nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Di Mekah pun Nabi membenarkan sahabat, hak tu last lah, perjalanan last Mekah lah. Lepas tu return balik kan. Di Mekah pun Nabi benarkan sahabat buat jamak qasar. Dah sampai dah lah perjalanan akhir mereka Mekah lah. Madinah, Bir Ali, Pi Arafah, Muzdalifah, Mina. Buat haji. Lah dah selesai settle haji. Rindulah nak bermesra, nak menyantuni adik-beradik yang ada di Mekah. Nak menyantuni. Jadi mereka dibenarkan 3 hari duduk Mekah. Lepas tu nanti balik Madinah. Di Mekah tak boleh ke qasar jamak? Boleh. Jadi kita pegang dengan pendapat kita, perjalanan akhir kita, destinasi yang kita nak pergi pun kita boleh qasar jamak dengan syarat niat kita nak duduk takat 3 hari ke bawah sahaja. Ada pendapat kata tak boleh? Tak boleh, tak apalah. Tu kita hormatlah pendapat mereka. Hujah mereka dah sampai dah. Kalau kata nak pergi Kuala Terengganu, daripada Alok Start nak pergi Kuala Terengganu, sampai Kuala Terengganu tak boleh dah. Walaupun nak duduk 3 hari je Kuala Terengganu. Kita nak pergi bercuti, bawa anak kita pergi Kuala Terengganu. Kita dah booking dah homestay sana kan. Dia kata sampai homestay tak boleh. Kita duduk 3 hari je. Dia kata kalau pergi Kuala Terengganu ada niat nak pergi Kelantan pula, tak apa. Pasal yang tu dikira singgah. Dah sampai. Kita berpegang walaupun destinasi akhir tetap dikira singgah. Kerana Nabi membawa rombongan sahabat ke Mekah. Mekah itulah destinasi terakhir. Masih lagi boleh qasar jamak dengan syarat apa? Dengan syarat niatnya tak mau duduk lebih pada 3 hari. Jelas tak? Jelas. Saya mengaji macam tu lah. Dulu saya mengaji juga di Malaysia, ada yang kata tak boleh. Kalau kita daripada sini, Mahat Taujih Penaga ni, nak pergi Kuala Terengganu, sampai Kuala Terengganu tak boleh dah qasar jamak dia kata. Ikut jalan boleh lah. Singgah RNR boleh. Ambil homestay semalam 2 di mana-mana boleh. Sampai sana homestay sana tak boleh dah. Sebab kita memang nak pergi sana, lepas tu kita nak patah balik. Pergi sana patah. Sana tak boleh dah. Tak apalah. Kita mengaji dua-dua, kita pertimbangkan lah. Mengaji dengan guru saya Syekh Guru ni, dia kata Nabi daripada Mekah daripada Madinah memang last Mekah lelah tu. Buat haji apa semua duduk Mekah pula. Tu patah balik. Jadi Mekah tu lah perjalanan akhir. Nabi bagi kita ikut dalil lah. Dalil Nabi membenar. Bahkan duduk Mekah 3 hari, lepas tu nak balik, tiba-tiba berlaku peperangan Hunain, tak dijangka. Tak sedia, tiba-tiba ada kumpulan daripada Hunain, daripada Taif, kumpulan Taif cuba nak lawan dengan Nabi. Padahal Nabi dah kuat, Nabi dah berjaya buka kota Mekah. Ada satu kumpulan tu nak lawan dengan Nabi, nak try orang Taif. Kan bertembung di Hunain, panggil perang Hunain. Kerana tak dijangka ni pun nak balik, tapi jadi perang Hunain menyebabkan Nabi teruskan qasar jamak sampai 18 hari. Nanti kita akan jumpa lah isu qasar jamak sampai 18 hari jika kita tak jangka ada urusan yang tak selesai. Nak abang kata kita rancang nak pergi Kuala Terengganu, sampai Kuala Terengganu boleh qasar jamak tak? Ikut niat lah nak duduk apa hari. Kalau nak duduk sat boleh qasar jamak. Dah sampai ada tujuan akhir nak patah balik dah ni,
tak apa. Itu kita tak ikut pendapat yang kata dah sampai tak boleh qasar jamak dah. Faham tak? Saya baca soalan, minta maaf tadi tak ada nak tengok soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ani tanya, kita bermusafir selepas waktu zuhur. Okey, lepas zuhur. Dah masuk zuhur dah kot noh. Tanpa solat di rumah. Zuhur tu tak solat di rumah. Waktu zuhur masuk dah. Bolehkah kita qasar jamak zuhur dan asar di perjalanan nanti? Okey, taswir masalah, gambaran masalahnya, zuhur dah masuk. Azan zuhur. Kita pun langkah keluar daripada pintu, naik kereta, terus keluar, singgah di mana-mana, kita buat jamak qasar zuhur dengan asar boleh. Di sini ada dua pendapat. Kalau ada dua pendapat, saya sebut dua-dua. Pendapat pertama kata tak boleh ya, pasal zuhur tu dah masuk, kita tak musafir lagi, zuhur masuk. Kita tak boleh buat jamak. Zuhur kena semayang di rumah kita secara tamam. Asar pun tak boleh semayang lagi, tak boleh jamak. Sebab zuhur dah masuk. Orang duk azan zuhur, kita tak keluar lagi, kita duk angkat barang, duk susun dalam kereta, orang azan zuhur, kita tak keluar lagi. Siap susun baru kita keluar. Kita keluar, kita tak boleh qasar zuhur, kita kena sembahyang 4 rakaat. Apa sebab dia? Sebab zuhur dah masuk. Kalau nak buat qasar jamak, kena keluar awal lah. Sebelum zuhur masuk, kita dah keluar daripada kawasan kita. Sebelum zuhur masuk, kita dah keluar. Itu boleh qasar jamak. Jadi oleh kerana zuhur dah masuk, waktunya kita sembahyang zuhur dalam rumah lah. Elok-eloknya dah siap lah sembahyang zuhur 4 rakaat. Nanti dalam perjalanan kita, asar bolehlah kita qasarkan. Asar tu dulu lah kan. Zuhur 4 rakaat. Asar nanti dalam waktu asar. Macam Nabi di Madinah, Nabi sembahyang zuhur 4 rakaat. Kemudian dalam perjalanan Nabi singgah Bir Ali, Nabi buat asar 2 rakaat. 4 rakaat zuhur di Madinah, 2 rakaat asar di Bir Ali. Baik, itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, zuhur masuk dah, orang duk azan dah. Kita pun memang duk tengah bersedia nak keluar ni, susun beg apa semua, masuk semua. Orang azan, masuk kereta, orang duk tengah azan. Kita boleh keluar. Keluar memang boleh, tak ada ulama kita tak boleh keluar. Kita boleh bawa kereta kita keluar dengan anak bini kita. Kemudian kita singgah di satu tempat, kita boleh qasar dan jamak. Kalau kita sembahyang zuhur di rumah, memang tak boleh qasar lah. Orang duk azan kita keluar. Mana waktu zuhur dah masuk, keluar singgah mana-mana tempat, kita boleh buat qasar jamak. Ustaz Zamri pegang hak mana? Hak pertama ke hak kedua? Saya pegang hak kedua. Sebab hak kedua lebih kuat, disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut, yang penting sembahyang di luar. Walaupun dah masuk waktu zuhur, kita cerita zuhur, maghrib pun serupa lah. Kalau kita jenis musafir malam ni, duk siap-siap petang tu, Allah maghrib lah. Kita cadang nak keluar petang, 7 suku, tak maghrib lagi. Tapi anak kita sakit perut masuk rumah, ada barang tertinggal masuk rumah 2-3 kali, akhirnya azan maghrib kita tak keluar lagi. Boleh buat qasar, tapi bukan di rumah. Waktu orang duk azan zuhur tu atau azan maghrib tu, kita keluar, kita singgah mana-mana tempat, kita buat jamak zuhur dengan asar qasar. Boleh. Ini pendapat yang disebut oleh Imam Nawawi. Banyak orang tak tahu pendapat ni. Orang duk berpegang hak pertama, dah masuk zuhur tak boleh lah. Zuhur dah masuk dah tak boleh lah. Boleh. 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 Jadi soalan Kak Ani tadi, dah masuk waktu zuhur, tanpa solat di rumah, bolehkah kita qasar jamak dan asar di perjalanan? Boleh. Pendapat yang lebih kuat ialah boleh. Kerana apa? Hujah dia. Pendapat pertama kata tak boleh, pasal waktu dah masuk tak boleh qasar. Benda tu tak dijadikan syarat. Syarat musafir mesti sebelum zuhur. Tak syarat. Syarat musafir mesti sebelum maghrib. Tak ada ulama letakkan sebagai syarat.
Cuma kefahaman sebahagian ulama ni dia faham apa? Dia faham Zuhur dah masuk dah. Orang dah azan, kita hormat azan, kita sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah memang kena nampak. Soalnya kalau tak sembahyang di rumah, keluar juga, boleh tak? Tu. Satu. Benda ni dia bukan syarat kalau nak buat jamak qasar Zuhur kena musafir sebelum Zuhur. Dia tidak jadi satu syarat. Dekat saya duk ngaji kitab-kitab pun tak letak syarat nak buat jamak takdim lah kan. Syarat jamak takdim hendaklah keluar sebelum Zuhur. Syarat nak buat jamak takdim Maghrib Isya keluar sebelum Maghrib. Tak ada. Dia bukan satu syarat. Cuma ada sebahagian ilmuwan Islam, ulama ni dia faham dah azan Zuhur, hormat azan, mayang di rumah 4 rakaat. Kalau main di rumah memang 4 rakaat lah kita cerita. Kalau keluar macam mana jadi? Yang kedua, sebagian ulama ni dia kira dah masuk waktu tak boleh dah. Sebenarnya yang yang cerita dah masuk waktu ni subuh mereka mana pula? Subuh memang ada cerita. Kalau dah subuh kita musafir, kita kena sembahyang Jumaat. Jadi kalau tak mau sembahyang Jumaat, keluar sebelum subuh. Itu cerita dia. Cerita dia tang subuh. Kenapa dibawa tang Zuhur Maghrib? Kita tak faham maksud saya. Yang kata kena keluar sebelum masuknya waktu solat tu ialah poin dia subuh tu. Subuh kalau kita nak musafir, jangan musafir time azan subuh. Keluar sebelum subuh. So, barulah kita dapat rukhsah meninggalkan Jumaat. Barulah kita dapat rukhsah tak puasa pun tak apa. Cerita dia Jumaat dengan puasa keluar sebelum subuh. Keluar sebelum masuk waktu solat subuh. Tapi ada sebahagian orang dia duk faham keluar sebelum subuh, dia bawa mai tengah hari pun keluar sebelum Zuhur. Dah Zuhur dah baru nak keluar, tak boleh lah. Tak boleh apa benda tu. Dia tak boleh qasar, tak boleh jamak. Takat saya duk mengaji, ulama menegaskan subuh tu. Kalau musafir hari Jumaat macam ni, lah ni baru kita nak drive pergi, kita kena sembahyang Jumaat. Kena usaha lah sembahyang Jumaat, berhenti tak mana-mana. Kalau ni rupa-rupa dekat 7.50 lah baru kita nak keluar. Keluar sebelum subuh. Keluar sebelum masuknya waktu solat. Solat apa tu? Solat subuh. Supaya kita dapat kelonggaran tak wajib solat Jumaat. Kena keluar sebelum subuh kalau Ramadan. Ramadan keluar sebelum subuh. Barulah kita boleh berbuka puasa. Kalau nak buka lah. Wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa tu lebih baik. Tak ada pula penegasan keluar sebelum Zuhur. Nanti kita jumpa syarat jamak. Syarat jamak ni apa? Dia kena niat dalam sembahyang pertama, kena cepat antara satu sembahyang dengan sembahyang kedua. Jangan songsang sembahyang asar dulu baru Zuhur. Dah kena buat Zuhur dulu, tertib Zuhur dulu. Tak ada satu syarat pun kalau kata nak buat jamak, perjalanan kita mesti sebelum Zuhur. Dah ustaz dah azan dah tu. Azan tu azan subuh. Kalau dah azan subuh, kita tak keluar lagi, kita tak dapat lah meninggalkan Jumaat. Kalau kita tak keluar sebelum subuh, kita tak dapatlah makan. Puasa aku nak buka puasa. Tak dapatlah benda-benda tu. Sebab hang keluar lambat. Dah azan subuh baru nak keluar. Subuh. Tapi siapa dia bawa main Zuhur? Saya pun pening juga. Jadi bila kita mengaji, kita tengok-tengok. Oh boleh boleh. Boleh. Ada kalam Imam Nawawi memang jelas boleh. Memang jelas. Jadi boleh buat jamak takdim, boleh buat jamak takhir. Azan dah Zuhur, dia keluar. Azan dah Zuhur. Saya kalau orang tak tanya, saya tak habaq benda ni, takut jadi celau. Sebab orang duk faham dengan hal ni, kita mengaji, kita dapat yang ni. Yang muktamadnya boleh. Dah azan Zuhur, kita keluar. Sama ada kita berhenti di mana-mana buat jamak takdim pun boleh, ataupun tak mau berhenti lagi. Nak tunggu petang sekali kita buat jamak takhir. Boleh. Rukhsah tu kita dapat lah. Okey. Mungkin ada orang berbeza dengan saya sebab dia tak faham bila dah azan Zuhur tak boleh dah sembahyang jamak qasar. Tak boleh tu kalau kita buat di rumah. Di rumah kita sembahyang 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar, tak boleh lah sebab kita tak keluar lagi. Kalau kita keluar, insya-Allah boleh. Nak buat qasar boleh, nak buat jamak boleh. Tapi jangan sengaja lah. Maksud jangan sengaja ni macam ni, kita dah usaha nak keluar ke satu. Siap barang semua tapi iyalah kadang guni anak kita sakit perut, tertinggal barang pula masuk pula. Azan Zuhur. Keluar jangan sembahyang dalam rumah. Keluar. Jangan sembahyang di masjid kampung kita, sembahyang di luar. Boleh buat qasar jamak. Kalau saya beramal boleh.
Kalau tanya ustaz lain kata tak boleh, dia ambil pendapat pertama lah. Pertama kata tak boleh, dah azan dah. Sebenarnya azan tu cerita dia lebih kepada azan subuh. Kalau dah azan subuh, baru nak musafir, tak boleh apa? Bukan tak boleh qasar jamak. Tak boleh tinggal Jumaat. Tak boleh apa lagi? Tak boleh buka puasa. Tak ada kena-mengena dengan jamak. Tapi saya sebut dua-dua lah. Merai. Fiqh ni dia memang ada khilaf. Sebab benda ijtihad. Fiqh ni ijtihad. Dia bukan antara haram halal. Dia antara boleh tak boleh. Pendapat ni kata boleh. Pendapat ni kata tak boleh. Kalau tuan-tuan nak pegang hak tak boleh pun tak apa. Dah wazan dah. Hormatlah azan tu. Masuklah rumah. Semayang 4 rakaat zuhur. Tu jamak tak boleh. Asak nanti dalam perjalanan buat 2 sudahlah. Dan Nabi buat zuhur 4 rakaat di Madinah, 2 rakaat asak di Muzdalifah, di Bir Ali, 4 rakaat zuhur di Madinah. Pasal Nabi tak keluar. Dalam syarah hadis ulama tak sebut pun pasal dah zuhur, kena buat zuhur 4 rakaat di Madinah, dah masuk tu zuhur, bukan pasal itu. Dah Nabi tak keluar lagi. Nabi sembahyang zuhur 4 rakaat lah di Madinah. Kita ni pasal kita nak keluar. Orang duk azan pun kita nak keluar. Orang azan, kita nak keluar. Kita nak pergi. Tak boleh pergi. Singgah di perjalanan, buatlah qasar jamak. Jangan kita berdalilkan Nabi zuhur buat 4. Asak je buat 2. Jadi dah zuhur dah, kena buat 4. Dah tak mesti betul. Dalam huraian hadis, ulama tak kata macam tu pun. Ulama kata dah Nabi tak siap lagi barang-barang nak musafir. Nabi semayang siap-siap lah di Madinah. 4 rakaat zuhur. Nanti bila dah keluar asar tu buat 2. Kalau kita nak ikut cara Nabi pun tak apa. Dah azan dah. Semayanglah siap-siap 4 rakaat. Nanti kita qasar asarnya. Tu lebih selamat lah kan. Nabi pun semayang zuhur 4. Asar 2 di luar. Betul Ustaz. Banyak yang bawa fahaman macam tu. Duduk lebih 3 hari. Boleh qasar jamak 3 hari awal. Oh tak. Salah tu. 3 hari awal pun tak boleh. Dua hari itu adalah hari perjalanan. Walaupun dah sampai tempat bermukim, masih tak boleh jamak ke Ustaz? Selama ni duk faham hari perjalanan masih boleh. Boleh jamak. Dalam perjalanan boleh, tak ada masalah. Sampai ke tempat tujuan, kita nak pergi makan kenduri di Kuala Terengganu. Sampai sana, kita ambil homestay duduk 2 hari. 2 hari itu makna hari ini masuk homestay, esok keluar. 2 hari dalam perkiraan fiqh, hari daftar masuk dengan daftar keluar tak kira, jadi kosong hari. Memang boleh. Saya cerita tadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kalau dah sampai tempat tujuan tak boleh qasar jamak. Walaupun nak duduk sebentar, duduk tak lama. Pendapat kedua, dah sampai dah pun kalau duduk tak lama boleh qasar jamak. Apa hujah kita? Nabi bawa rombongan haji dah sampai Mekah. Di Mekah mereka terus qasar jamak. Ustaz, kalau pada asalnya kita niat nak singgah 3 hari. Lepas itu, hari ketiga tu kita rasa nak sambung lagi 2 hari. Bolehkah? Kalau sengaja nak sambung, tak boleh. Tak boleh. Tu kena hati tu kena kemas lah. Kalau soalan macam ni, nampaknya dia pun tak tahu nak duduk berapa hari. Dia rasa-rasa duduk 3 hari. Kita tengok kalau best nak sambung lagi. Macam tu hati dia tak kemas. Hari sampai je situ tak boleh qasar jamak lah kalau macam ni. Dia kena ada tekad yang kukuh. Aku memang duduk 3 hari. Aku memang duduk 3 hari. Kecuali ada aral lah kan. Macam Nabi ada peperangan ke apakah. Kereta rosak. Kita duduk 3 hari. Tiba-tiba hari nak balik kereta rosak. Allah. Tunggu perbaik apa semua. Setiap hari kita ingin nak balik. Itu boleh lajak sampai 18 hari. Kalau macam hati dia tak kemas, aku duduk 3 hari. Tapi kalau best sambung dia. Sampai je situ dia tak boleh qasar jamak lah. Tak boleh lah. Tambah 2 hari lagi tu kalau pasal ada urusan lain tak apa lah. Nak duduk 3 hari tiba-tiba tergendala apa tau. Kena tambah 2 hari lagi. Itu boleh qasar jamak sampai 5 hari. Faham situasi tu? Macam Nabi nak duduk 3 hari di Mekah, jadi perang pula. Maka masa sampai 18 hari. Perang Hunain. Tempat tuju musafir kena tahu. Kalau tak tahu, tak sah solat jamak qasar kan Ustaz. Ni kita cerita dah kemarin. Isteri yang suami dia tak habaq nak bawa dia pergi mana. Dalam perjalanan dia tidak boleh qasar.
melainkan setelah perjalanan dia jauh mencukupi 2 marhalah, dia boleh qasar jamak walaupun dia tak tahu. Dalam perjalanan tu bila dah menjangkaui 2 marhalah, dia boleh dah qasar jamak walaupun dia tak tahu. Kalau dalam perjalanan tu belum sampai 85 km, dia tak boleh lagi qasar jamak pasal dia tak tahu nak pergi mana tahu. Begitu juga kalau dah jauh, contoh 200 km jauh dah, dia boleh qasar jamak. Tapi di homestay, dia ambil homestay, dia tanya suami dia, kita nak duduk homestay ni berapa hari? Suami dia kata, duduk dah lah berapa hari duduk di homestay ni, nak kena tahu juga. Pasal apa nak kena tahu? Pasal kita nak tengok boleh qasar jamak tak di homestay tu kan. Suami dia tak abang duduk je homestay ni berapa hari? Rahsia. Dia tak boleh qasar jamak di homestay tu sebab dia tak tahu nak duduk berapa hari. Kena tahu. Ni kita dah bahas dah kemarin bab kalau tak tahu, perjalanan yang tak tahu, dalam perjalanan tak boleh qasar jamak melainkan apa? Dah perjalanan tu dah melebihi 2 marhalah, 80 km ke atas. Ustaz, kita dalam perjalanan pulang dari KL ke rumah, jalan balik Pak Cik Salim, kita buat jamak qasar zuhur asar. Sampai di rumah waktu asar tak masuk lagi. Dalam perjalanan pulang kita dah buat dah zuhur asar. Balik rumah tengok-tengok 4.30 lah ke asar lagi. 4.50 pun. Sampai rumah waktu asar tak masuk lagi. Apakah kita kena buat asar apabila masuk waktu asar? Soalan. Hak ni pun ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kita buat dah zuhur asar. Macam saya lah, saya balik KL, saya singgah di Seberang Jaya, saya semayang, saya siap zuhur asar. Pukul 2 petang, zuhur asar. Masjid Seberang Jaya. Lepas tu saya balik rumah. Pukul 3 sampai di rumah. Seberang Jaya dengan rumah saya tak sampai sejam Pukul 3 sampai di rumah. Sekali di rumah kita kita akan dengar azan asar. Nak kena main asar tak? Tadi mayang lah di Seberang Jaya, zuhur asar dah buat jamak. Nak kena mayang asar sekali lagi. Pendapat yang kuat, tak perlu. Sebab jamak kita dah sah. Nanti orang azan asar, kita tarik selimut tidur pun tak apa. Tak payah. Tak wajib solat asar. Kalau kita nak semayang juga, bolehlah ulang umpamanya. Tadi mayang dah asar. Asar tu asar tunai tu. Zuhur asar jamak takdim. Tunai. Dah selesai dah. Tanggungjawab kita dengan Allah dah selesai dah asar. Balik rumah 3 petang. Sagi 4 kat pukul 5 orang azan asar. Adakah saya wajib sembahyang asar sekali lagi? Jawabnya tidak wajib. Ni Imam Nawawi kata tak wajib. Pasal sembahyang kita dah sah, kita dah menunaikan kewajipan. Allah wajibkan solat asar, kita dah solat dalam waktu zuhur jamak takdim. Balik rumah orang azan asar, isteri kita mungkin kita letih, kita tidur, isteri kita gerak, abang, orang azan asar. Mungkin main asar, kita kata tadi main dah. Tak payah duduk ulang, tak payah semayang banyak kali. Kalau kita rajin, kita semayang lagi, panggil semayang ulang lah. Pendapat kedua, pendapat Imam Ghazali. Dia kata kalau dah semayang asar, lepas tu kita balik rumah kita, tak asar lagi, nanti bila azan asar, kena semayang lagi sekali. Imam Nawawi kata tak payah dah. Settle dah asar tu, main apa lagi? Imam Al-Ghazali kata tak, nanti kena main. Ini masalah khilaf. Ikutlah tuan-tuan kalau rajin semayang sekali lagi, tapi tak wajib. Dah semayang dah, tak wajib kita ulang semayang asar. Jadi saya macam tu lah kalau balik, saya buat siap-siap lah di perjalanan. Pukul 2 petang, kita semayang zuhur asar siap-siap. Nanti asar di rumah tak payah semayang dah. Macam tu. Orang banyak ikut hak mana? Dua-dua ulama, Imam Nawawi ulama, Imam Al-Ghazali ulama. Rasanya ramai orang duk faham kalau semayang zuhur asar, balik ke rumah asar tak masuk lagi. Nanti masuk asar wajib semayang asar. Rasanya orang duk faham tu. Nombor 1 tu pendapat pertama. Tapi yang kalau ikut yang mu'tamad, yang rasmi, statement rasmi dalam mazhab Syafi'i, orang yang dah buat jamak takdim zuhur asar, balik rumah belum masuk waktu asar,
Nanti bila masuk waktu asar, adakah dia kena ulang asar tu? Pendapat yang muktamad, tak wajib ulang asar sebab dia dah semayang asar. Sama macam maghrib juga. Kalau dia nak balik rumah dia semayang maghrib isyak di satu tempat, kemudian dia teruskan perjalanan sampai rumah, tak isyak lagi pun. Adakah dia wajib mengulangi isyak? Pendapat yang kuat, tak wajib. Tapi ada pendapat suruh semayang sekali lagi isyak tu. Jadi kita sebut siapa rajin semayang, siapa tak rajin tak wajib semayang. Kita kena habang hak muktamad tu. Hak muktamad tu dia, pendapat yang muktamad ni lebih ringan lah no. Yalah, musafir memang Allah bagi keringanan. Allah tak menyusahkan. Dah lah tadi dah semayang maghrib insya dah. Lepas tu balik rumah orang azan insya Allah sekali lagi. Itu menyebabkan berat. Musafir ni memberi kelonggaran hukum, bukan memberatkan. Cuma dah ada dua pendapat, kita sebut sunat dia semayang sekali lagi lah. Sunat semayang. Ustaz, saya mengaji dalam kitab kata kalau semayang maghrib insya, lepas tu balik rumah tak insya, orang azan insya, saya mengaji kitab kena semayang insya lagi. Alah, itu kitab tu merujuk kepada pendapat Imam Nawawi. Dia ni pula kata, aku mengaji kitab kalau ada semayang maghrib insya, balik rumah belum insya, nanti orang azan insya, kitab aku kata tak payah semayang insya. Kitab hang ikut Imam Nawawi. Benda ni benda khilaf, tak payah bergaduh lah. Duk gaduh pakat bawa kitab macam-macam. Kitab aku kata kalau semayang maghrib insya, sampai rumah tak insya lagi, kena semayang insya. Dia ni pula kata, tengok kitab aku, maghrib insya dah semayang, sampai rumah tak insya lagi. Lepas tu orang azan insya, kitab aku kata tak payah semayang insya. Bergaduh teruk kan. Bergaduh. Ngaji dua-dua. Dua-dua kita faham. Tak faham Ustaz, tak faham mana ni? Apa ya? Tak faham yang mana, saya pun tak tahu. Pendapat yang muktamad, kalau dah buat jamak taqdim, zuhur dengan asar, sampai rumah belum asar, adakah kita kena ulang asar tu? Tak wajib ulang. Kalau dah buat maghrib isya, sampai rumah belum isya, adakah kita kena ulang isya? Tak wajib ulang isya. Sebab salat kita dah sah, dah tertunai kewajipan kita. Kalau nak ulang, hukum dia sunat. Jadi jangan pening, memang ada kitab kata kena ulang, ada pendapat kata tak perlu ulang. Sya'ari Abdul Razak kata tak faham Ustaz, tak faham yang mana, boleh tanya lain. Ustaz, contoh saya sekarang menetap di KL, okay, dan pulang ke kampung di Kedah selama 2 malam. Pernah dengar ada pendapat katakan tidak boleh qasar jamak apabila pulang ke kampung. Betul ke Ustaz? Boleh qasar jamak, boleh. Pasal kampung tu bukan kita duduk situ. Waktu kecil kita duduk di kampung. Sekarang Kusyairi dah duduk di KL. Dah duduk KL. Jadi menetap di KL. Kampung ni balik sat ziarah je. Boleh qasar jamak. Dengan syarat niat kita nak balik kampung, nak duduk 2 malam. 2 malam ni macam mana? 2 malam berapa hari? Hari masuk, malam. Esok tu, malam. Berapa? 4 hari 2 malam? 3 hari 2 malam? Boleh qasar jamak. Kalau 3 hari 2 malam, hari pertama dengan hari kedua tak kira, maknanya duduk sehari je. Hari pertama dengan hari akhir kan 3 hari 2 malam. Hari sampai dengan hari balik tak kira, jadi sehari je. Boleh qasar jamak. Boleh. Ini ada pendapat yang kata kalau rumah kita, rumah mak ayah kita, kita kira macam rumah kita. Dah rumah kita asing KL, mak ayah kita balik ziarah ya. Boleh qasar jamak. Rumah mak ayah kita bukan duduk situ, kita tak mukim situ dan kita tak mustautin situ. Kecil-kecil dulu kita mustautin dengan mak ayah kita lah. Sekarang kita dah duduk KL. Jadi balik ziarah. Kalau sudah masuk dalam qaryah tak sampai di rumah lagi, kita buat jamak qasar di masjid dalam qaryah, bolehkah begitu? Tak boleh, tak boleh. Dia sampai qaryah kira sampai rumah dah, walaupun tak sampai rumah. Sebab musafir ni setelah keluar qaryah dan sebelum sampai tempat tu memang musafir. Kalau dah sampai rumah tak boleh musafir, sampai kampung kita pun tak boleh. Kita dah masuk ke kawasan kita sendiri, tak boleh dah qasar jamak.
Okey, muka surat 308, kecuali seseorang yang bermukim kerana urusannya yang belum selesai. Dia menanti, cara dia menanti, duduk tunggu bila nak selesai, duduk menanti-nanti hingga selesai urusannya dan berniat akan meneruskan musafir apabila urusannya selesai nanti. Maka dia boleh qasar selama 18 hari. Ini ada cerita perang Hunain tu. Selesai perang Hunain, Nabi nak balik Madinah lah. Tapi dah mana nak tahu benda nak jadi tanpa kita ketahui. Aral lah kita kata, ada aral. Boleh qasar sampai 18 hari. Yang ni kita akan hurai lagi petang nanti insya-Allah. Syarat dia menunggu sehari ke sehari macam tu. Kalau bukan menunggu tak boleh. Menunggu tak apa. Nanti kita akan hurai petang nantilah. Tajuk 18 hari ini ada syarat-syarat dia. Bila ada gangguan, urusan tak selesai, kita boleh qasar jamak. Dengan syarat kita menunggu daripada sehari ke sehari. Bila lah nak selesai urusan tu. Macam saya dulu pergi Mesir, bawa rombongan pergi Mesir. Jalan nak balik, Mesir nak balik ni, kami transit di mana? Oman. Pasal kita naik Oman Air. Mesir, singgah di Oman, transit berapa jam, lepas tu kita akan baliklah ke KL. Dekat Oman tu, ada orang sakit, terpaksa bawa pergi hospital. Saya terpaksa teman pergi hospital. Jadi jemaah semua balik Malaysia. Saya pergi ke hospital Oman. Jadi saya pun tak tahu nak duduk di hospital tu berapa lama. Pesakit pun tak tahu bila dia akan sembuh. Tapi hati ni duk harap sembuh esok lah. Tak sembuh lagi esok. Esok lah, sehari duk menunggu kesembuhan, tak sembuh. Dalam keadaan macam ni, walaupun lebih 3 hari, boleh buat qasar jamak sampai 18 hari tak apa. Tapi setiap hari duk tunggu bila dah nak sembuh, bila dah boleh keluar hospital, bila dah boleh keluar, bila nak boleh discharge daripada hospital ni, bila. Jadi tertunggu-tunggu tu boleh buat qasar jamak 18 hari pun tak apa. Okey? Itu masalah ditunggu. Kalau kata pesakit ni masuk hospital, doktor terus buat jangkaan, doktor kata penyakit dia kronik, nak boleh keluar, nak boleh discharge daripada hotel pun paling kurang 10 hari. Doktor beritahu awal lagi, paling kurang 10 hari. Paling cepat 10 hari baru boleh keluar daripada wad. Kita dah dapat terus maklumat tu. Maka kita tak boleh qasar jamak. Yang tu bukan menunggu hari ke hari, dah habaq dah. Doktor habaq 10 hari lah, paling cepat pun sakit macam ni selalunya 10 hari duduk di wad. InsyaAllah lepas 10 hari boleh keluar. Tu pun bergantung kepada keadaan pesakit. Mungkin 11 hari, 12 hari, 13 hari. Paling cepat sembuh 10 hari. Jangkaan dia dah bagi dah kat kita. Maka kita tak boleh dah qasar jamak. Sebab kita tahu dah kita duduk situ mesti 10 hari punya. 10 hari ke atas ya, bukan 10 hari ke bawah. Dah dapat lah. Jangan pergi buat qasar jamak pula. Hak yang macam saya ni, saya tak tahu, pesakit pun tak tahu. Mungkin dia sembuh esok, mungkin dia boleh keluar esok, setiap hari dia menunggu dari sehari ke sehari. Macam tak apa. Kita pergi KL nak jumpa seseorang. Asal kita ada 3 hari nak jumpa dia, dia tak ada. Isteri dia kata dia tak ada. Dah tak buat appointment dulu, dia tak ada. Dia akan balik. Kalau larat tunggu, dia akan balik 8 hari lagi baru dia akan balik. Kita tahu dah dalam kepala kita, hari lagi lambat ni. Kita tak boleh dah qasar jamak. Ada orang kata boleh. Duk tunggu tu boleh sampai 18 hari. Dah tunggu hari ke hari. Kalau tunggu hari ke hari tak apa, boleh qasar jamak. Harap dapat jumpa. PA dia kata, insya-Allah kalau lapang esok boleh jumpa dia. Esok kita pergi pejabat dia sibuk tak jumpa lagi. PA dia kata, minta maaf lah, kami pun tak berani janji. Esok main lain lah. Esok tu, hak jenis tu boleh qasar jamak sampai 18 hari. Tak apa, saya ulang baliklah petang nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masalah tergendala memakan sampai 18 hari ada syarat dia. Syarat dia kita tertunggu-tunggu dari sehari ke sehari. Kalau kita nak jumpa seorang datuk, kita PKL nak duduk 3 hari, nak jumpa datuk, PA dia kata minta maaf, tak buat temu janji kan. Minta maaf, nak jumpa, lah dia sibuk. Minggu depan baru boleh jumpa. Kita pun terus duduk KL nak tunggu minggu depan tu. Hak tu tak boleh qasar jamak. Pasal kita tahu dah penungguan kita tu akan memakan masa lebih dari
3 hari. Hak jenis tu tak boleh. Tapi ada orang duk faham kata boleh. Lagi tak jumpa datuk tu 18 hari pun boleh. Tak. Hak jenis boleh ni PA dia kata cuba mai esok. Kalau datuk free boleh jumpa. Kita pergi tak jumpa. Dia kata kami pun tak janji. Mai lagi tak jumpa. Mai lagi tak jumpa. Hak jenis tu baru boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang saya tak ada baca soalan. Lah ni tak ada baca soalan, saya minta maaf. Kalau sudi tanya lain lah, petang ni type lain tanya lain. Ataupun kalau saya ada masa lagi saya baca, saya terus jawab lah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.